Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karim al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pengurusan Surau Nurul Ikhlas. Terlupa juga kepada yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah subuh. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya serta keampunannya di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan dalam jagaan Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, disebut di dalam satu ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasebut inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Allah sebut sesungguhnya Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami itu semuanya peringatan kepada hamba-hamba Allah. Semua peringatan. Hanya saja yang nak mengambil peringatan itu di dalam kehidupannya adalah dipuji oleh Allah. Lalu Allah kata, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka sesiapa yang mengambil jalan Al-Quran itu, maka dia adalah seorang manusia yang mengikuti jalan Allah yang lurus itu. Sebab itu di dunia ni Allah bagi jalan kepada kita, dua jalan. Cuma kita nak pilih yang mana, sama ada jalan yang betul ataupun jalan yang sebaliknya. Bahkan peristiwa itu bukan hanya di dunia ni saja, bahkan dekat-dekat nak akhir ataupun dekat-dekat nak kiamat nanti pun didatangkan dengan pelbagai ujian, termasuk Dajjal pun datang. Dia pun datang membawa perkhabaran yang dusta. Dustanya itu kepada kita supaya termakan kita dengan da'iyah-da'iyah tipu dayanya, sehingga dia boleh buat magic juga dia boleh buat magic, dan dia boleh pergi berjumpa dengan siapa-siapa yang nak hajat dan berhajat kepada dia untuk dia kabulkan. Dia sanggup pergi jumpa kepada manusia yang baru meninggal ibu dia. Dia kata, kenapa menangis? Dia kata, menangis sebab mak aku meninggal dunia. Kau nak jumpa balik ke dengan mak kau? Ya, nak jumpa balik. Aku boleh hidupkan balik mak kau. Dia pergi satu tempat, satu negeri kering kontang, kemarau panjang. Lalu dia kata apa? Negeri semua ni kering. Nak ayak tak? Nak. Kalau nak ayak, percayalah aku ni Tuhan. Lalu dia datangkan air. Habis semua. Termakan dengan da'iyah-da'iyahnya dan habis jadi kafe semua. Itu. Sebab itu di dalam keadaan kita ni, ada kena buat persiapan untuk nak bertemu dengan saat-saat yang sedemikian. Antaranya yang dipesan oleh baginda Nabi SAW kepada kita, suruh beramal dengan 10 ayat surah Al-Kahfi dan 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi. Awal 10, akhir 10. Untuk benteng kepada kita daripada fitnah Dajjal. Dan disuruh oleh kita akan Nabi SAW sebelum bagi salam di dalam sembahyang, bacalah sesuatu doa yang menghapuskan diri kita daripada tipu-tipu Dajjal. Doa itu telah tersebar sampai ke merata-rata tempat, dan doa itu adalah sahih. Nabi sendiri yang membacanya. Nabi baca,
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan berbicara berkenaan dengan satu tajuk. Tajuk ni memang tak akan habis hari ini dan dia akan pi sampai 3 bulan tuan-tuan tajuk ni. Sebab kitab ni tuan-tuan. Sebab saya baca mengikut fakta tuan-tuan. Sebab Dajjal ni dia tak boleh cakap ikut Dajjal kita tuan-tuan. Tak boleh. Dia kena cakap mengikut fakta kita. Dia kena ikut fakta. Jadi bila kita sampai fakta itu daripada Nabi SAW, maka jelas tidak ada kesamar-samaran lagi dah. So jelas apa yang akan kita bicara ni. So di hadapan saya ni tuan-tuan ada satu kitab namanya Bahrul Mazi nama dia. Bahrul Mazi ni saya ambil satu part, satu tajuk, dia menceritakan tentang bab Majaa Fid Dajjal. Bab yang menceritakan tentang Dajjal tu sendiri. Jadi kita tengok, kita faham elok-elok. Biar surau jemaah surah Nurul Ikhlas ni faham semua. Dan video yang direkam ni tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat sampai ke bila-bila pun tuan-tuan, insya-Allah. Saya jarang bawa tajuk ni tuan-tuan. Cuma ada setengah tempat saya akan baca tajuk ni, tapi jarang baca. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Majaa Fid Dajjal, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan zahirnya Dajjal itu. Dajjal ni tuan-tuan, kalau kita baca di dalam siri-siri doa, dia akan sebut Al-Masihid Dajjal. Satu lagi disebut kepada Nabi Allah Isa AS, Al-Masih Isa Al-Masih, ataupun Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Isa pun, Nabi Allah Isa pun disebut sebagai Al-Masih. Dajjal pun disebut sebagai Al-Masih tuan-tuan. Apa itu? Sebab apa disebut Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam? Sebab apa disebut begitu? Mari kita tengok. Dan sebab apa diletakkan nama Dajjal ni? Kita tengok. Kalau kita di negara Arab tuan-tuan, kalau di negara Arab, dia ada satu tempat bekas makan. Kalau tuan-tuan pergi kedai Arab ni, dia memang ada bekas makan dia. Kalau kita pergi duduk tenggek dekat kedai makan dia tu, dia kata makan di sini ke take away. Kita kata khalihna. Khalihna tazil, dia kata kalau hang nak tunggu sekejap, tunggu sekejap. Dia ambil satu bekas dia tuan-tuan, kita makan. Makan apa? Cendol pulut tuan-tuan. Dia macam cendol pulut kita makan kat kedai tu, mangkuk yang besi tu kan. Mangkuk besi tu di negara Arab dia ada berbagai jenis. Warna hitam ada pergi satu kedai lagi dia warna mah. Warna mah di luar tetapi di dalam tak emas. Tuan-tuan, kalau di negara Arab macam tu dia panggil apa? Kalau yang mangkuk warna emas tu namanya Ina'uz Zahab nama dia. Nama apa? Ina'uz Zahab nama dia. Maksudnya apa? Luar pun mah, dalam pun mah. Tu memang betul Ina'uz Zahab nama dia. Tetapi kalau luar saja mah, dalam tak mah, namanya Ina'u Munajjal nama dia. Nama apa? Ina'u Mudajjal nama dia. Apa maksud? Luar saja mah, dalam tiruan. Dajjal itu tiruan nama dia. Maknanya Dajjal itu suka bohong, bahkan suka melemparkan pembohongan kepada seluruh manusia. Dia kata dia buat, dia kata dialah yang boleh mematikan manusia dan boleh menghidupkan manusia. Dia kata dialah yang boleh mendatangkan air hujan, dia duduk di mana-mana tempat. Dia kata dia, sedangkan dengan izin Allah. Tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam ayat Al-Quran, Allah kata wa uhyiyal mauta biiznillah. Allah kata dia ni Dajjal ni dia boleh hidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Allah dah cerita dah. Tetapi dia sendiri membohongi manusia yang rapuh iman dia, lalu dia kata dia sendiri yang buat. Habis semua orang termakan dengan dakwah dia, habis orang semua tertipu dengan dia disebabkan dengan yang ada kuasa kepada dia yang diberi Allah pinjam kepada dia. Cuba tuan-tuan, tu Dajjal tu. Sebab tu namanya Dajjal. Faham yang tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian.
adalah Dajjal itu seorang manusia semacam kita juga. Dia kata macam mana? Dajjal ni manusia sama macam kita juga. Ada hidung, ada mata. Mata dia macam mana Ustaz? Sebelah. Mata dia satu. Mata dia dua. Cuma sebelah tu sepek. Mata sebelah tu buta Ustaz. Sebelah tu gelap. Sekali kita tengok. Hanya Allah Ta'ala jadikan seorang yang bernama Dajjal itu sebohong-bohong dan sedusta-dusta manusia di atas muka bumi ini. Dia seorang saja tuan-tuan. Paling kuat penipu, kalau dalam bahasa kasar sekarang ni, paling kuat kencing dia tuan-tuan. Itu cerita ni. Itu cerita. Maka kalimat Dajjal itu bahasa Arab dan makna dalam bahasa Melayu iaitu pembohong sehabis-habis bohong. Itu maksud Dajjal. Maksud Dajjal ni apa? Pembohong sehabis-habis bohong dialah tuan-tuan. Sebab itu kita kalau orang utara ni, saya dulu kecil-kecil dulu. Itu nakai-nakai dulu waktu umur 8 tahun, 10 tahun duk naik gerek kat Perlis dulu tuan. Saya Perlis dulu. Saya dibesarkan di Perlis. Naik gerek di Perlis, lalu Kampung Bakong, lalu masuk pergi Matayang, pergi Bukit Keteri, pergi mandi Sungai Jerneh, pergi mandi Sungai Batu Pahat. Dulu kecil-kecil. Sambil-sambil duk naik gerek dulu kan. Ada orang main pram kita. Kita naik gerek orang main pram kita. Wam. Saya kata Dajjal tu dia ni. Maknanya apa? Maknanya benci sungguh. Hang ni jangan duk penipu aku lah dia ni. Maksudnya macam itulah. Jadi bahasa-bahasa tu banyak diguna pakai di keutaraan sana tuan-tuan. Tapi tak digunakan di Selangor ni tuan-tuan. Selangor ni bahasa dia baik. Dia sopan sikit lah. Sopan. Kemudian kita tengok. Iaitu dan mengaku ia akan dirinya boleh menghidupkan dan boleh mematikan, dan mengaku ia akan dirinya boleh menjadikan apa jua sesuatu, tetapi semua dakwanya itu bohong, semata-mata bohong. Jadi maknanya semua yang dia dakwa tu tuan-tuan, semuanya penipu. Bukan diri dia pun yang buat, tetapi dia membohongi. Kerana apa yang berlaku di tangannya itu semuanya dijadikan Allah, bukannya ia sendiri menjadikannya. Hanya zahir ia di hadapan makhluk akan jadi Allah Ta'ala mau menguji hambanya yang mukmin dan yang tiada mukmin, maka Allah Ta'ala zahirkan dia. Dia mai ke dunia ni untuk apa? Untuk diuji tahap keimanan kita, sama ada padu ataupun rapuh iman kita tersebut. Kalau kita yang hidup di dunia ni rajin beramal dengan apa yang disuruh oleh Nabi, insya-Allah kita akan kuat iman kita dan kita tidak akan termakan dengan dakwah dia. Yang nak makan dakwah dia ni tuan-tuan, siapa dia tuan-tuan? Siapa dia yang nak makan dakwah dia ni? Orang-orang yang munafik termakan dakwah dia. Orang yang jauh diri dengan Allah, dia termakan dengan dakwah dia. Orang yang tidak beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah, dia termakan dengan dakwah dia. Bila termakan ni tuan-tuan, jadi kafir tuan-tuan. Bukan apa? Dia menjadikan diri dia itu, dia tanya kepada semua manusia, percayakah aku ni Tuhan? Orang yang dia tanya tu tuan-tuan mengaku kata dia tu Tuhan. Dia mengaku kata Dajjal tu Tuhan, maka terpesong segala akidahnya, maka dia jadi murtad serta-merta tuan-tuan. Itu bahayanya. Kemudian daripada telah zahir Dajjal itu di bumi itu, ia pun mula tampil buat kacau dan haru ke atas manusia, mengaku dirinya Allah. Diajaknya turun apa katanya, dan apa kehendak orang yang menurutnya itu semua diikutkannya. Sekiranya berkata seorang, aku berkehendak kepadamu, turunkan hujan, maka ia pun menurunkan hujan. Dan jika sekiranya seorang itu ada berkehendak berjumpa dengan dua ibu bapaknya yang mati, maka dengan segera ia jumpakan. Tetapi semua perkara yang telah didapatinya membuat seperti kehendak orang yang berkehendak kepadanya itu adalah seperti sihir jua tuan-tuan. Seperti sihir je. Kerana hujan yang diturunkan itu ialah turun datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berbetulan dengan masa dikehendakinya turun. Tuan-tuan. Seperti mana ramalan tuan-tuan. Ramalan. Dia kata apa negeri Selangor ni tak turun hujan, tak apa, aku boleh turunkan hujan. Berbetulan dengan kehendak Allah yang nak turunkan hujan, tuan-tuan. Bukan daripada dia.
Itu adalah ciri-ciri pembohongan yang dibawa oleh Dajjal ni, tuan-tuan. Sebab itu dia turun ke dunia ni, dia cuba dia nak memperdajjalkan kita, tuan-tuan. Itu bahasa yang sebetulnya, tuan-tuan. Jadi maknanya, adapun dua ibu bapa yang zahirkannya rupa hidup kembali daripada matinya itu ialah syaitan merupakan dirinya seperti dua ibu bapanya dan bercakap-cakap ia dengan anaknya. Ada yang dia minta daripada manusia yang minta kepada dia nak berjumpa dengan ibu ayahnya, maka syaitan yang menyerupai ibu dan ayah kita, tuan-tuan. Tu kena ingat betul-betul, tuan-tuan. Nanti jangan duk pening kepala, duk buat kepiah longgak kita, tuan-tuan. Kita pun ikut sekali dengan Dajjal, tuan-tuan. Kita pun diperdajjalkan oleh dia, tuan-tuan. Hendaklah jaga-jaga diri masing-masing. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, jangan turut akan dia. Dan jangan dengar percaya ia akan apa serunya dan ajaknya dan apa katanya. Maka siapa menurut dan mengikut akan dia dan mendengar apa katanya akan sebagai dengar percaya, maka ialah orang kafir wal'iyazubillah. Dia kata apa? Kalau siapa percaya, serta-merta dia jadi kafir. Lala tu juga dia jadi kafir. Sebab itu bahaya. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan sesiapa menurut dan siapa-siapa yang tiada menurut akan dia dan tiada mendengar apa cakapnya dan dakwanya, maka ialah orang mukmin yang sempurna iman dia. Yang tak percaya dengan Dajjal ni apa, tuan-tuan? Bukan tak percaya tentang kehadirannya, tak percaya dengan kata-katanya tu. Percaya dengan Dajjal mai ke dunia ni kena percaya, tuan-tuan, sebab dia adalah benda-benda yang perlu kita mengimani daripada Allah yang menyebutnya. Kena percaya. Di zaman dulu, tuan-tuan, ada di zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni dia rajin. Dia berjalan. Dia balik, dia berjumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tanya sikit, Dajjal ni macam mana rupa dia? Ni sahabat Nabi. Nanti kita akan cerita juga dalam ni. Ada, dia akan sebut. Dia kata, ya Rasulullah, Dajjal ni macam mana rupa dia? Nabi pun kata, Kalau kamu nak tahu Dajjal ni macam mana, setelah aku cerita tentang kriteria dan perwatakan dia, sahabat-sahabat ni kata apa? Aku pernah tengok apa yang kau sebut tu ada kepada seorang manusia di dunia ni. Aku pernah tengok dia sebiji. Nabi kata, tak, yang tu bukan dia. Tak, dia kata betul. Apa yang hang kata tu memang ada sebiji ke dia. Photostat. Oh, maknanya sebiji betul lah, sebiji betul. Lalu Nabi kata, dia tu bukan Dajjal, dia tu Ibnu Sayyad, tuan-tuan. Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni, tuan-tuan, sebiji rupa macam Dajjal, tuan-tuan. Sebiji. Dia macam kita jugalah, tuan-tuan. Kita duduk di Malaysia ni. Kita duduk di mana? Duduk di Seri Kembangan ni. Muka Pak Haji seorang ni ada pipi Turki, macam Pak Haji, macam kat surat macam Pak Haji kita macam dekat Seri Kembangan lah. Pergi tegak nanti, pergi tegak tasyakud di Telegram. Dia cakap Turki, tuan, dia tak cakap Malaysia. Maknanya muka sama, tuan. Muka sama, spek sama, sembahyang sama, jalan sama, gelak sama, sebiji sama. Sebiji sama. Ada orang macam ni, tuan? Ada. Allah SWT itu yusawwirukum fil arham. Allah itu yang membentuk manusia tu nak jadi macam mana, nak sama ke tak sama ke, ada. Jadi persamaan tu memang ada kadang-kadang, tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian telah dikatakan di atas tadi adalah Allah Ta'ala zahirkan Dajjal itu ialah sebab Tuhan mau uji iman seorang hambanya. Adakah kuat ataupun lemah? Maka jikalau lemah imannya serta menurutnya, maka ialah kafir wal'iyazubillah. Dan jikalau kuat imannya serta tiada menurutnya, maka ialah mukmin sesempurna mukmin. Dan pula ia jadi satu daripada tanda hari kiamat itu bertambah-tambah hampir, tuan-tuan. Jadi maknanya muncul Dajjal ni, tuan-tuan, maknanya dah dekat dah. Kiamat tu tak lama dah, tuan-tuan. Tak lama dah. Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi Allah kemudian daripada Nabi Allah Nuh, melainkan semuanya memberi takut akan umatnya dan memberi jaga bahawasanya Dajjal itu akan dizahirkan Allah Ta'ala ke dalam dunia itu ketika itu. Tetapi tiada tahu masa mana zahirnya itu, hingga sampai kepada hari kita ini belum zahirnya. Belum ada ke dah ada, tuan-tuan?
Ustaz rasa macam dah ada. Mana ada lagi tuan? Perwatakan macam dia tu ada. Cuma zahir Dajjal yang begitu betul-betul ini belum lagi tuan. Belum lagi. Tuan-tuan kata ada Ustaz, kawasan kami ni pun dah ada Dajjal Ustaz. Yang tu lain tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat macam tu, naik orang. Tetapi tiada tahu masa mana zahirnya itu hingga sampai kepada hari kita ini belum zahirnya. Ialah satu rahmat Allah Tuhan ke atas kita. Dan tiada syak bertambah-tambah jua hampirnya kerana beberapa banyak alamat hari mau kiamat telah zahir ia sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ingat-ingat sungguh-sungguh akan diri daripada kesesatan jikalau difardu ditakdirkan terbit pada masa seorang jumpa dengannya itu. Demikianlah dari selama-lamanya Nabi-Nabi dalam memberi jaga sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Ubaidah bin Al-Jarrah qal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuh illa qad anzara ad-dajjala qaumah wa inni unzirukumuhu fawasafahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal lat'allahu sayudrikuhu ba'du man ra'ani aw sami'a kalami. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu katanya, telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahwasanya tiada ada nabi kemudian daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam melainkan sungguh-sungguhnya telah memberi ia ingat akan Dajjal pada kaumnya, yakni dikhabarkan oleh nabi-nabi itu pada kaumnya bahwasanya Allah Ta'ala kelak menzahirkan seorang Dajjal yang amat besar fitnahnya daripadanya mengaku ia akan dirinya Tuhan. Daripada zaman Nabi Allah Nuh lagi tuan-tuan cerita ni. Adam, Idris, Nuh tuan-tuan. Mai ke zaman Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan, dah mula bagi peringatan kepada kaum dia bahwasanya Dajjal tu akan turun. Maknanya berapa puluh ribu tahun dah tuan-tuan. Ribu-ribu tahun lama dah ni tuan-tuan. Cerita tentang Dajjal nak turun ni dah lama dah. Cuma Nabi-Nabi ni pakat bagi tahu, pakat bagi ingat. Ingat betul-betul. Tapi lepas tahu Dajjal tu nak turun di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan turun zaman lepas. Waktu tu pun mereka dah gelabah dah tuan-tuan. Mereka dah berjaga-jaga dah dengan tipu daya Dajjal ni. Walaupun tak turun di zaman mereka tuan-tuan. Tak turun di zaman mereka pun. Tetapi persiapan demi persiapan itu telah dibuat oleh kaum-kaum daripada Nabi Allah Nuh AS sampailah ke zaman kita ni tuan-tuan. Maknanya berjaga-jaga sungguh-sungguh kita akan kedatangan Dajjal ni tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala sertakan kepadanya masa zahir Dajjal itu kelaparan. Dikatakan pula Allah Ta'ala jadikan sewaktu Dajjal tu turun tu tuan-tuan, semuanya dalam keadaan kebuluran habis. Lapar habis semua tuan-tuan. Lah ni pun dah lapar lah tuan-tuan. Lah ni. Duk dengar kuliah subuh ni pun dah lapar lah tuan-tuan. Ni mai Dajjal nanti tuan-tuan lagi lapar kita. Lagi lapar. Kalau orang utara dia tak panggil lapar tuan-tuan. Dia panggil lapar nak mampuih tuan-tuan. Lapak nak mampu itu memang lapak sungguh tu. Lapak sungguh. Dia tak panggil kebuluran. Dia panggil apa? Lapak nak mampu. Semua nak mampu. Maka orang yang tiada sabar ke atas dirinya daripada kelaparan itu dan tiada iman di dalam perutnya dengan senang sahaja menurut Dajjal itu. Waktu tu ramailah orang diuji dengan kelaparan. Bila diuji dengan kelaparan, tiba-tiba Dajjal mai buat tawaran. Siapa yang lapar mai kat sini, aku nak bagi makan. Agak-agak pi tak tuan-tuan? Pi tuan-tuan. Gila tak pi? Dia kata, hampa nak apa aku boleh bagi? Nasi Arab. Waktu ni aku boleh buat nasi Arab bagi kat hamba. Mai kat aku. Oh, kita dengar macam tu, ya Allah. Nak pi tak pi, nak pi tak pi. Baru nak pi, Pak Haji kita kata apa? Jangan pi je. Hang itu dengar dah kuliah Ustaz Naim tu. Dia kata Dajjal tu menipu. Iya ke? Tak jadi pi tuan-tuan. Kawan-kawan kita ni pun jadi hal juga tuan-tuan. Dia nak pergi sebab dia jenis kepiah longgak punya orang tuan-tuan. Bahaya. Adapun orang yang ada imannya dan kuat sabarnya atas
percubaan dan ujian Allah Ta'ala itu dengan turunnya Dajjal itu, maka ditunjukkan Allah Ta'ala kepadanya akan alamat Dajjal itu, iaitu tertulis di antara dua matanya, iaitu kalimah Kaf Alif Farah. Hanya orang yang beriman sungguh-sungguh saja nampak tulisan itu yang tertera di dahi kepala Dajjal itu. Kalimah apa? Kaf Alif Farah, tuan-tuan. Hanya orang yang tertentu saja boleh nampak. Orang yang beriman betul-betul, yang sempurna iman, dia akan kenal, yang ni dia main dah. Betul. Memang betul kata Nabi SAW, dia ni main nak tipu daya orang. So aku kenal dia, aku kena jaga iman aku betul-betul. Walaupun lapar sekarang ni, tahan, sabar. Kalau mati pun, mati dalam keadaan menahan lapar dan dahaga kerana Allah. Oh, tuan-tuan. Orang yang kuat iman ni, mahal iman dia waktu itu, tuan-tuan. Bahkan dikatakan pula, dan diberi taufik oleh Allah Ta'ala bagi siapa-siapa yang bencikan amal Dajjal itu dapat membaca surah yang di antara dua matanya itu, yang tertera di matanya tersebut. Jadi maknanya dia boleh baca Kaf Alif Farah itu hanya orang yang beriman kepada Allah semata-mata saja yang boleh baca itu. Dan adalah Nabi kita pun mau memberi ingat kepada umatnya dan memberi jaga. Sebagaimana Nabi yang dahulu memberi ingat dan memberi jaga kaum mereka itu akan fitnah Dajjal, maka itulah sabda Nabi SAW. Nabi pun nak bagi ingat kepada kaum dia, kepada umat dia. Nabi bagi ingat kepada kita. Seperti mana Nabi-Nabi Nuh yang terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu pun dah bagi ingat dah. So Nabi Muhammad pun dia nak ambil part dia pula. Cuba tengok Nabi nak bagi ingat kita macam mana. Maka kata Nabi SAW, dan bahwasanya aku beri jaga dan beri takut akan sekalian kamu. Takut sungguh-sungguh. Maka hendaklah ingat sekalian kamu akan sifat Dajjal itu, supaya dapat kamu memelihara diri daripada fitnahnya. Maka mensifat Nabi SAW bagi kami akan Dajjal itu, iaitu disebutnya dan dikhabarnya matanya sebelah kanan atau sebelah kiri sama rata dengan muka, yakni buta sama sekali. Maknanya apa? Matanya itu macam mana, tuan-tuan? Dia kata matanya itu sama rata dengan mukanya, yakni buta sama sekali. Maksudnya apa? Mata dengan muka dia ni sama. Cuba tengok, jangan duk tengok kawan kita pula. Ni Dajjal. Ni Dajjal ni. Tak payahlah macam tu, tuan-tuan. Dan matanya sebelah lagi itu seakan-akan di sini timbul keluar. Mata sebelah lagi ni timbul keluar, tuan-tuan. Jadi bujur. Dan kesana kemari Dajjal itu mengaku dirinya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci ia daripada bermata tersebut, dan Maha Suci ia daripada menyerupai makhluknya ini. Dan banyak lagi Dajjal itu dikhabarkan oleh Nabi. Kemudian bersabda Nabi SAW, adalah zahir Dajjal itu sangat hampir masa barangkali lagi akan dijumpa akan dia oleh setengah daripada mereka itu yang melihat aku, atau mereka itu yang mendengar kalamku. Yakni barangkali setengah daripada sahabat-sahabat aku akan jumpa dengan Dajjal itu. Ni tuan-tuan, Nabi buat statement. Nabi kata apa? Boleh jadi sahabat-sahabat aku ini sempat jumpa dengan Dajjal ni. Maknanya apa? Boleh jumpa ke tak boleh jumpa sahabat-sahabat ni? Boleh jumpa. Tetapi dalam keadaan yang macam mana akan disebutkan nanti, tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan duk tengok jam. Sikit. Saya pun duk tengok jam juga. Kita habiskan tajuk ni dulu, tuan-tuan. Hari ini kita cerita tentang nak kenal Dajjal lah. Mai nanti pertemuan yang akan datang, alamat Dajjal pula, tuan-tuan. Alamat dia apa? 46100 ke ataupun 46300, tuan-tuan. Alamat dia kita tengok nanti. Masalah, sahabat Nabi berjumpa dengan Dajjal. Macam mana ceritanya? Tersebut dalam hadis yang di dalam masalah itu akan Nabi mengkhabarkan barangkali sahabat-sahabatnya akan jumpa Dajjal itu. Oleh kerana hampir zahirnya padahal tiada seorang daripada sahabat Nabi ada melihat Dajjal itu. Hingga sampai sekarang belum zahirnya juga Dajjal itu. Maka bagaimana sabda Nabi sedemikian itu? Nak jawab macam mana? Bolehkah sahabat Nabi jumpa? Lah ni pun tak keluar lagi, macam mana sahabat dulu nak jumpa? Itu soalan. Jawab dia macam mana? Adalah persabdaan Nabi SAW, barangkali setengah daripada sahabatnya akan jumpa Dajjal itu, iaitu bersabdaan sebelum dikhabarkan oleh Allah Ta'ala kepadanya akan Dajjal itu zahir ia, takhir daripada sahabat. Dan kata setengah ulama,
boleh ditanggungkan persabdaan Nabi itu berlaku dengan sebenarnya, yakni ada sahabat Nabi yang akan jumpa dengan Dajjal itu, iaitu seperti Nabi Allah Khidir alaihi salam dan Nabi Ilyas alaihi salam, dan jin Islam kerana hadir dan Nabi Ilyas dan jin itu Tuhan panjangkan umurnya, dan Khidir dan Ilyas dan jin yang masuk Islam di tangan Nabi itu semuanya sahabat Nabi. Oh, macam tu dia kata. Jadi maknanya ada di kalangan jin itu menjadi sahabat Nabi. Jin Islam, tuan. Jin ni dia ada dua. Jin Islam, jin kafir dan Oya jin, tuan. Oya jin tu saya tambah, tuan. Oya jin tu. Oya jin tu saya tambah, tuan. Ataupun tuan-tuan yang pakai seluar jin, tuan. Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya itu pun dikira sahabat Nabi. Tuan-tuan, jin ni kalau tuan-tuan sempat sembang dengan dia, tuan-tuan sempat sembang dengan jin. Pernah sembang dengan jin? Tak pernah. Saya duduk beramai perubatan Islam ni, tuan-tuan. Bila orang duduk kena histeria, duduk kena merasuk ni, tuan-tuan, kita duduk sempat sembang dengan jin ni. Antaranya jin hebat-hebat ni. Dia tanya, hang berapa lama dah hidup? Aku dah 1000 tahun hidup. Kau jangan main-main dengan aku. Oh, kita dengar mencering mula rumah. Dia cakap macam tu. Dia kata, hang jangan main-main dengan aku. Saya kata, Ustaz, baca ayat kursi ke dia. Saya suruh Ustaz saya ni. Baca. Dia gelak ya. Dia pun boleh ikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia perlimain kita, kan. Saya kata, hang baca macam mana sampai dia perlimain tu? Baca betul-betul. Saya baca, dia staff saya tu bisik kata, saya baca, saya duk takut kat dia. Hang baca takut kat dia, memang dia gelak. Tak apalah, hampir sana aku baca. Saya baca, dia diam. Dia kata apa? Sebab apa kau kacau aku? Dia kata, dia kata aku bukan kacau kau. Aku nak suruh kau keluar daripada dia je. Dia kena cakap elok. Dia jangan bangga dengan dia, tuan-tuan. Jin ni, tuan-tuan, kita jangan bangga dengan dia. Kita jangan besarkan dia, bahkan kita jangan sikit-sikit jin. Jangan. Duduk rumah ni, duduk tidur malam-malam pukul 2 pagi, tengok-tengok, gedung. Jin mana pula main ni? Bang, jin. Jangan, tuan-tuan. Jangan besarkan jin. Dia akan jadi bangga, bahkan dia akan jadi sombong, bahkan dia akan jadi merak di atas kita yang duk membesarkan dia. Jangan. Bunyi apa-apa, relax, steady, tuan-tuan. Rupa-rupanya pergi suluh tengok, rupanya apa? Musang, tuan-tuan. Musang. Bukan jin, tuan-tuan. Itu pun bahaya, tuan-tuan. Jadi maknanya, disebut keadaan orang sahabat Nabi itu siapa? Iaitu di antara jin, di antara Nabi Allah Khidir AS dan Nabi Ilyas AS. Ni semua ni, tuan-tuan, ditangguhkan mereka ni. Mereka ni boleh hidup balik, tuan-tuan. Boleh didatangkan balik ke bumi Allah SWT ni. Mungkin mereka ni yang akan berjumpa dengan Dajjal ni, tuan-tuan. Bahkan di tangan Nabi itu, semuanya sahabat Nabi, kerana Khidir, Nabi Allah Khidir AS dan Ilyas AS berjumpa dengan Nabi pada masa Nabi Mi'raj, tuan-tuan. Maknanya mereka berjumpa dengan Nabi sewaktu Mi'raj, jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apakala didengar oleh sahabat-sahabat akan sabda Nabi SAW bahawasanya Dajjal itu hampir zahir ia, lalu mereka itu pun bertanya. Sahabat pun bertanya. Bila Nabi sebut Dajjal ni dah dekat nak zahir dah, sahabat pun tanya. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka bagaimana hati kami pada hari zahir Dajjal itu? Adakah kacau atau ia goyang iman kami dibuatnya? Bila didengar Nabi SAW akan pertanyaan sahabat-sahabatnya yang demikian itu, maka ia pun lalu menjawabnya dengan sabdanya, bermula hati sekalian kamu pada hari zahir Dajjal itu, seumpama hari ini juga, tiada goyang iman sekalian kamu, dan tiada susah dan tiada takut, ataupun lebih baik lagi daripada yang sedia ada. Kerana iman apabila sudah tetap di dalam dada, dan tempat kepada sekalian kamu alamat-alamat pembohong Dajjal itu, dan sekalian kamu ketahui apa mungkar yang didatangkan dengan mengaku Tuhan akan dirinya dan lainnya, maka sekalian kamu pun bangkit melawannya dan membantahinya, dan sekalian kamu katakan dia kafir laknatullah, tuan-tuan. Ini disebut oleh Nabi sendiri, tuan-tuan.
Hadis ni saya tak baca dalam bahasa Arab, cuma saya terjemah di dalam mafhumnya. Ada bahasa Arab ni. Kalau saya baca yang ni, dia akan pi lama sikit. Jadi maknanya, Nabi kata apa? Waktu tu iman kita kukuh, macam sedia ada. Sama, kita duduk baca Quran lagi, kita duduk dengar kuliah subuh lagi, kita duduk dengar apa lagi, tazkirah lagi, kita duduk baca Quran lagi, kita duduk pergi pasar malam lagi, kita duduk pergi pasar malam lagi tuan-tuan. Walaupun Dajjal duduk ada dah kat sana tu. Macam itu tuan-tuan. Kita nak abang kata steadynya kita. Relax, macam tak ada apa-apa. Relax, macam tak ada apa-apa. Macam tu. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Yasir dan Abdullah bin Haris bin Juz'in dan Abdullah bin Mughfal dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan bermula ini hadis hasan lagi gharib. Maksudnya hadis ini boleh diterima pakai dan boleh berhujah dengan dia. Jadi maknanya hadis yang kita pakai pada pagi ini tuan-tuan bermanfaat kepada kita untuk kita faham dan untuk kita ambil tauladan dan untuk kita buat pegangan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu saja tajuk kita pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada bab maja'a fi alamatid dajjal. Bab yang menceritakan tentang alamat-alamat dajjal. Dia ni macam mana? Dia keluar daripada mana? Dia mai kok mana? Dia boleh masuk Madinah ke tak boleh masuk Madinah? Mekah dia boleh pergi serang tak? Tuan-tuan. Malaysia ni sampai tak? Tuan-tuan. Nanti kita akan bicara pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan plan elok tarikh bila? InsyaAllah nanti kita akan cerita balik insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Saya rasa itu saja pada pagi ini. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Saya terpaksa beredar dulu sebab ada program lagi pada pagi ini insyaAllah. Sampai malam tuan-tuan program saya malam ni. Memang hari ini memang pensan tuan-tuan insyaAllah. Terima kasih Encik. Terima kasih. Ada makanan juga, masya-Allah. Makan dalam aita. Terima kasih. Terima kasih semua. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratullah. Saya minta maaf tak kalau saya gurau tadi bahasa kasar-kasar ni. Saya takut saya keluar bahasa kasar tu terguris hati pakcik-pakcik, makcik-makcik. Yang tu ya. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya orang utara, saya orang utara. Betul. Saya tak boleh tukar kampung saya tuan-tuan, tak boleh tukar. IC saya 07 tuan-tuan. IC saya 07. Tak sama macam tuan-tuan 10, 12 macam-macam. Saya 07 ni tuan-tuan. Memang bahasa dia memang 77 punya orang tuan-tuan. Allah Ta'ala. Jadi kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu di dunia hingga ke syurga-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami daripada termakan da'iyah-da'iyah tipu daya Dajjal laknatullah itu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Wahai Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah iman kami dan pasakkanlah iman kami dengan sekuat-kuat dan seteguh-teguhnya, supaya kami mengimani Engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang perlu dan wajib kami beriman kepada mereka wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah majlis ilmu pada pagi ini menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami dan pasangan kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.